مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بما استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارتد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحر يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, menjadikan kita mampu bernyawa, bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Dan Allah kurniakan kita dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan moga-moga dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insyaallah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita. Lama tak nampak, dah besar semua. Dah besar, dah mana dah kita makin tingkat 2 kan. Alhamdulillah, dekat 2 tahun lah. 2 tahun lebih kurang. Tapi insyaAllah ingat lagi tau. Kita tak ingat tak? Ingat lagi. Apa kasih tahu kalau surau sana ada lagi insyaAllah. Jadi kita kalau nampak saya ni tak dapat tidak lah. Kitab yang digunakan adalah kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Jadi kalau kita nanti kita rujuk kitab-kitab yang ada juga insyaAllah. Macam mana sebulan sekali, lepas sebulan bulan kedua kita pun apa yang dapat insyaAllah. Bantu suruh follow. Dah follow belum? Pertumbuhan pencintaan dah follow? Tak follow susah. Ni pun minta tolong follow. Yang belum follow insyaAllah ada like sikit. Boleh? Tekan tag screen jangan lupa. Bagi like banyak sikit, share banyak sikit, bagi orang ramai dapat ilmu tauhid. Bukan senang ilmu tauhid ni. Saya kata susah sekarang nak dapat. Syukur pada Allah kita dapat. Dan kebanyakan kalau kita belajar tauhid pun kadang belajar yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang terbang. Kita yang kali ini kita tak cerita sampai terbang lah, jangan risau. Kita ceritanya asas dalam kita nak memahamkan untuk melepaskan kita daripada perkara asas dalam agama. Ramai orang apabila tidak dapat melepaskan perkara asas, maka dia mudah untuk berbolak-balik dalam kehidupannya, khususnya perkara yang melibatkan tauhid. Zaman sekarang dah banyak ajaran-ajaran sesat. Betul? Banyak sekarang. Tak ada cerita lah, banyak cerita. Sekarang ni pun saya banyak buat apa? Lawatan, ziarah qadi-qadi daerah. Itu saya pergi qadi Segamat, dia cerita kat saya. Ada sesat kat Segamat, tak terkira banyaknya. Macam-macam yang kita dengar dekat internet tu biasalah. Dia SP ke kan, apa, Wahabi kan, biasa dengar. Yang kadang-kadang tak dengar pun ada. Contoh zikir pai. Zikir pai. Tahu zikir pai? Tak pernah. Saya pun tak pernah dengar. Dia sambil zikir, sambil sapai.
Dia kalau zikir sampai biasa tak ada masalah. Biasa amal juga lah. Ya, bisa rokok biasa lah. Amalkan. Ini masalah dia melibatkan akidah. Dia melibatkan perkara yang bertentangan dengan pemahaman Islam yang sebenar. Jadi macam mana nak dapat yang sebenar? Batu suruh buka kitab. Kalau tak rujuk kitab, nampak semua betul. Macam Wahabi sebenarnya. Kalau Wahabi nampak betul. Nampak betul. Kenapa tak Wahabi? Kenapa? Tak ada. Sekarang ni banyak yang kes, ada isteri-isteri banyak yang mesej saya sebab masalah ni suami dia ni banyak terlibat, banyak dengar video-video macam-macam media sosial yang ada, video-video golongan pemikiran Wahabi ada. Kalau buka media sosial ramai. Banyaknya saya boleh jangkakan 80% daripada media sosial kandungan konten adalah berkenaan mereka. Dan makin ramai yang makin lama makin ramai yang mengikut. Tak jadi. Sebab apa? Sebab mereka ni dia guna Al-Quran dan hadis. Tak salah. Belum. Tapi sebenarnya kalau belajar betul-betul ilmu agama, kita akan nampak ni masalahnya nak kembali pada agama. Tak belajar dengan cara prosedur ilmu yang betul. Jadi mereka guna Al-Quran dan hadis berdasarkan pemikiran mereka, tidak mengambil daripada pemikiran ulama-ulama muktabarah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah. Itu yang jadi wasal. Bantu saya tekan habis belajar kitab ni yang kita buka. Kita berasaskan akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah. Bantu kena ada. Tak ada rugi. Benda ni bukan main-main. Ini keperluan, bukan kehendak. Ini keperluan, wajib ada. Kalau tidak, habis kita tak belajar tauhid. InsyaAllah, itu muqaddimah habis. Bawa masuk. Sampai mana lah, ada kuliah. Yang ada kitab tu ada bobek mana? Mana tempat berhenti tu? Ada. Lama sangat tak ingat ada. Mau kena ada. Tengok balik ada. Saya sini ada. Tadi. Tak ada. Tak ada sepaci ya. Ada. Rasa kitab ni, itu kita buka kitab ni. Ke muqaddimah tu nasihat saya. Macam muqaddimah ni tu. Saya ingat saya lah. Muka surat 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 baris daripada atas. Kita baru nak masuk apakah dia ilmu tauhid. Betul? Apa? Kalau tak ingat baca kat situ je boleh. Ulang balik. Kalau dah ulang, katalah saya dah baca atau dah ajar sebelum ni, ulang balik, perlukan. Boleh? 9 baris daripada atas, muka surat 3. Kita matan faridatul faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Semua ajak kawan-kawan share, nak cakap sini. Lepas share insyaAllah, main belajar kitab. Siapa tak ada kitab pun tak boleh dengar. Kita belajar ilmu tauhid. Tolong share banyak-banyak, like kat text screen. InsyaAllah, moga dapat manfaat. Boleh baca? Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, yakni
Syekh Ahmad Al-Faqani, penulis kitab ini. Bermula ilmu tauhid itu, bermula ilmu tauhid itu. Orang tanya kita, ilmu tauhid ni ilmu apa? Kita pandang dengar pun. Kadang-kadang ya orang biasa belajar tak apa, kadang-kadang kita baru dengar, kadang kita tak dengar masa kecil dulu. Lalu anak kita balik ni contohnya, anak kita darjah 1, dia tanya kita, ayah tadi di sekolah agama ada belajar tauhid, tak faham ayah tauhid tu apa ya? Lah ayah nak cakap apa? Senyap dulu. Ayah tak disenyap, kena jawab. Anak dah tanya, meh kita jawab, main dengan kitab, InsyaAllah main jawab. Apa dia ilmu tauhid? Ibarah. Ibarah tak faham anak kita. Ibarah yakni kenyataan, fakta. Apa dia? Ibarah kenyataan, fakta daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Ibarah kenyataan yang dihimpunkan, yang dikumpulkan bersama, yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Oh, susah yang tegak ni. Tak faham anak masa bagi mudah faham. Apa itu tauhid? Adalah satu bentuk ilmu. Ibarah ni disebut ilmu juga. Tauhid adalah satu kenyataan ilmu yang yang dipegang dalam hati, yang dibangsakan, yang diambil daripada agama berdasarkan dalil yang kuat, yang jelas. Lepas tak faham juga. Sebulan saya tanya, bila orang tanya kita apakah dia ilmu tauhid, ialah ilmu yang mana dipegang dalam hati, ilmu yang dipegang dalam hati berdasarkan dalil yang mana bahagian daripada agama. Nak senang faham kan? 3 perkara asas. Yang pertama ialah pegangan hati. Yang kedua, jika dia dibangsakan agama, iaitu berkenaan agama. Yang ketiga, berdasarkan dalil yang jelas dan kuat. Dapat 3 kali. Kalau ada papa putih tadi sedap apa boleh dia? Tak ada. Dah nanti ya. Nak ambil masa. Nanti kalau boleh papa putih. Sedap sikit. Bagi nampak. Okay? Cukup tak? Tak cukup lagi. Kalau tanya dah apa dia tu ayah? Tak faham ni. Nak sambung. Dan bicara ilmu ini, cerita apa? Ilmu ni cerita tentang apa? Itu ini pada zat Allah Ta'ala, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya, dan pada segala Rasul demikian juga. Begini, kalau kita nak faham secara umum, ilmu tauhid cerita ada 4 cerita. Ada berapa cerita? 4 cerita. Cerita pertama tentang ketuhanan, cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada zat, sifat dan af'alnya, yang mana sifat wajib, mustahil dan harus. Tepat? Itu yang pertama. Cerita apa? Ketuhanan. Dan sebut dalam kitab ni, ketuhanan cerita apa? Wajib, mustahil, harus bagi Allah. Okay.
Yang pertama dapat ni balik ni nak terang ni. Kena cakap ke anak isteri, nanti isteri tu susah pulang jawab ni. Nanti kalau tak dapat jawab, nanti isteri kata pergi majlis kan. Susah cerita ni. Yang pertama dapat. Okay. Yang kedua berkenaan nubuwah. Apa dia? Nubuwah. Apa nubuwah? Kenabian. Yang saya sebut ni wajib diketahui. Siapa tak tahu, dia tak faham berkenaan apa yang saya cakap ni, berdosa. Tahu tak? Bukan saya kata, ni ulama yang kata. Buka mana kita. Jadi saya tekan hadis ni supaya semua dapat masuk dalam hati, masuk dalam akal kita. Pertama kali dia tentang ketuhanan. Yang kedua, kenabian. Apa cerita Nabi? Wajib, mustahil, harus bagi Nabi. Dia tak dalam benda asasnya, tapi kena faham, dia tahu. Okay. Yang ketiga iaitu perkara-perkara sam'iyat. Kalau baca kat sini, dan barang yang harus benar. Mana ni? Demikian juga, dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya. Itu dia. Yang ketiga iaitu sam'iyat. Apa dia? Sam'iyat. Apa maksud sam'iyat? Perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib asal-asal bukan langit, sam'iyat langit, tapi senang faham perkara-perkara ghaib. Apa dia? Contoh syurga, neraka, hari kiamat, pahala, dosa, azab kubur, nikmat kubur. Nak kena faham dalam tu? Tak perlu faham dalam. Asal kena percaya dan yakin ini semua ada, dan tahu sedikit sebanyak. Contoh, orang semua tentang syurga. Orang kata syurga tu macam mana? Tempat best. Cukup? Tak cukup. Banyak nikmat? Tak cukup. Walaupun tak dapat nak uraikan secara mendalam. Awak tanya nak dia kata, Ustaz ada salat ulangan ke tanya fardu ain? Boleh follow. Kita ada setiap hari petang, saya ada rakan saya Ustaz Khairi, dia akan cerita asas fardu ain. Kalau boleh follow pertumbuhan kecil insya-Allah. Atin Hena tanya. Kalau ada soalan kat sini pun sama. Kalau rasa tak faham, tak jelas, boleh tanya soalan. Faham tak? Jangan simpan. Kita risau. Apa yang saya cerita ni benda penting. Jangan kata nantilah tak faham, tak apalah, nantilah. Sampai bila kita akan faham? Jadi kalau tak faham, terus tanya. Boleh? Boleh. Jangan malu. InsyaAllah kita nak belajar. Benda belajar jangan malu. Benda asas kamu dah sampai mati. Benda ni kita pun suka sekali. Faham tak ni? Tak tanya. Kalau tak tanya ni, tahun minggu bulan depan tak ingat lagi. Jadi tanya terus. Apa yang kau mintas, tanya terus. Boleh? Minta jawab. Jadi follow dulu. Supaya kita ada follow. Dan jika saya kira live, siapa yang berkelapangan ikut. Sebab saya macam saya live setiap malam di masjid yang berbeza lah. Memang setiap malam sengaja. Ada yang sengaja, kebanyakannya ilmu tauhid. Mana masjid saya banyak mengajar ilmu tauhid. Yang kedua sengaja ilmu prosedur, ilmu yang betul. Ilmu yang membicarakan berkenaan prosedur, ilmu yang betul. Kenapa nak cerita ni? Sebab zaman sekarang ramai orang tersesat jalan sebab tersalah prosedur ilmu. Contoh, tadi pun saya mau tanya saya. Tadi saya ada maulid Rasul.
dengan helwa. Habis saya ngajar tu ada seorang kakak lah. Tapi kalau kata makcik pun boleh juga, akak sebagai kakak semua. Kita pun dah tua kan, tak sedap kalau makcik kita pun tua. Jadi dia tanya saya, "Ustaz, saya nak masuk tarikat, okey tak?" Tahu? Dia tanya apa? Dia nak masuk tarikat. Tahu tak tarikat? Tahu tarikat? Tak tahu tarikat. Dia tarikat ni macam satu golongan, dia buat satu jalan. Tarik ni jalan, tarikat tu jalan. Dan dia macam-macam lah. Ada tarikat Nasyabandi, tarikat Syatariyah, tarikat Muhammadiyah, tarikat banyak lah. Kalau Nasyabandi banyak, Khalidi, banyak macam. Jadi dia tanya macam mana. Saya kata tarikat ni tak salah. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang tarikat tak salah, bagus. Tetapi sebelum masuk ke dalam jalan tarikat, mestilah memastikan diri kita sudah menguasai perkara asas dalam fardu ain. Mesti dulu. Sebab apa? Sebab bila kita masuk tarikat, itu dah jalan amal. Jalan apa? Jalan amal. Waktu itu masa kita tak sempat nak belajar. Dan waktu itu banyak dia akan ada cabaran-cabaran. Riyadhah boleh. Orang tarikat ni dia akan ada riyadhah. Contoh, dia kalau ikut guru, ada guru dia suruh zikir la ilaha illallah 1000 kali saja, selawat 1000 kali saja. Contoh, bagus. Tapi kita tengok balik, kadang-kadang perkara asas, contoh bab tauhid, saya tanya contohlah, kena cek dulu. Kalau nak ambil tarikat, kalau salah habis. Contoh nak tanya apa? Saya tanya dulu pada perkara qada dan qadar, bab takdir boleh berubah tak? Tanya dulu. Asas rukun iman yang ke-6, bab takdir qada qadar, takdir berubah tak? Kalau jawab berubah, belajar dulu, jangan masuk tarikat dulu. Kalau dia kata tak berubah, bagus, terangkan. Kalau tak dapat, belajar juga. Sebab asas tak kuat, jangan tak sengaja, bukan tak boleh, nanti takut pening. Tasawuf sendiri, kalau tak ambil kitab Hidayatul Salikin, jangan pergi. Kadang-kadang zaman sekarang saya tengok ada live, dalam live dah ajar kitab hikam tinggi lah. Hikam tu tasawuf tapi dah tahap tinggi. Dia kalau tak lalu tauhid, terus masuk hikam, nanti pening dia. Kalau salah jalan, boleh jadi isim tak isim. Bukan salah amal. Orang selalu kata diri isim sebab salah belajar. Bukan salah belajar. Ada orang kata sebab banyak sangat zikir. Bukan salah banyak zikir. Jangan salahkan zikir, jangan salahkan belajar, jangan salahkan ilmu. Kenapa ini itu? Bukan sebab salah banyak zikir ataupun salah belajar, bukan. Sebab dia belajar ilmu tidak mengikut peringkat yang betul. Patut belajar dulu darjah 1, masuk darjah 2, masuk darjah 3. Ini terus dari matematika nak universiti tu, faham tak? Bayar benda tanpa tolak darab bagi, tak kuasai, terus belajar algebra. Susah tu mau kata 5. Kalau dalam universiti dia belajar calculus, habis minggu. Tambah tolak bagi darab pun tak lepas.
nak masuk kalkulus, itu aku pening. Akhirnya apa? Salahkan Islam, jadi fitnah pada Islam. Macam yang Bapa Mengikis tu, yang zikir dulu kan, isu kan. Tahu tak tahu cerita ni? Kita tahu pun tahu zikir tahu kan? Kan orang main media sosial ni tahu lah. Memang saya rancang. Saya tak nak cerita dari ucapan gini. Kita apa orang dalam bagi nak settle, kita nak bicara tu dah bicara tentang universiti lah. Nak dengar hujat dari itu. Tapi apa hukumnya? Pada orang awam hukumnya haram, sebab tak belajar. Tapi pada orang yang khawas, orang yang ada ilmu, orang yang betul-betul menjalani jalan yang betul, harus. Tak cerita ni. Sebab apa haram? Jadi fitnah pada agama. Tapi kalau betul dia belajar, dia ikut perjalanan tahap ilmu, memang boleh, harus zikir. Tapi nak cerita dia dibawa pada orang awam. Itu masalah akhir zaman ni. Benda yang universiti, bayang dia cerita dia, subjek universiti bawa kepada darjah 1. Faham tak cerita? Yang banyak di masyarakat kita ni orang awam. Orang awam apa-apa ada sesat Sebab apa? Sebab tak faham cerita dia. Benda tak faham, semua orang sesat. Tapi kena belajar betul lah. Yang bagi saya haram. Kalau orang awam zikir macam tu, dia tak tahu haram. Tapi kalau dia memang ada ilmu, dia memang belajar dengan peringkat apa, itu dia harus faham tak cerita dia. Faham Betul. Kalau bagi saya memang abadikan hidup saya ni. Memang saya akan ajar subjek darjah 1 ni. Betul. Kitab ni darjah 1 ni. Kalau nak belajar tinggi, pergi kat lain. Tapi sebelum pergi kat lain, duduk sini dulu. Sebab apa? Tak settle ni nak kita terbang, kenapa? Boleh? Jawab tanya faham macam ni je nak faham. Okey. Terus bab tauhid mu'annaf kita tanya, ayah, tauhid tu apa? Tak boleh nak jawab. Apa ilmu dalam tauhid? Tak ada jawab. Tak ada cerita panjang. Bab tauhid pun tak nak cerita. Benda asas, ustaz kalau tak tahu apa hukum dia? Berdosa. Faham tak? Faham Lepas tu dia tekan habis. Lepas tu minta tolong follow. Bukan saya saja suruh follow. Sebab kita risau umat zaman sekarang dalam kesesatan. Sebab kita tak belajar betul. Kita rasa dulu dah belajar. Tapi dulu kita belajar tu sebab exam. Tu pun kalau betul untuk exam. Dulu kita belajar banyak main. Jadi sekarang ada ruang dan peluang ni, tolong belajar betul-betul. Saya cakap ni sebab apa? Tak nak sampai nanti ustaz dipersalahkan. Di akhirat pula ustaz tak ajar betul. Kenapa? Patutnya ustaz maju. Kalau kata gitu, patutnya ustaz ni, kebanyakan ustaz mesti fokuskan fardu ain pada umat. Tapi sekarang ni banyak yang ngajar tinggi-tinggi, yang bukan kata tak perlu, tapi itu lebih pada kehendak. Mana tambahan yang asas tak banyak. Saya dah banyak, saya beri dua kopi banyak cakap macam ni. Sedangkan macam mana nak buat? Tak ada apa. Ustaz ramai tak berani ngajar tauhid. Kopi kata, saya kata tak boleh tu. Benda asas tak berani ngajar. Tahu? Berdasas. Jadi kalau tak boleh nak haram itu, kita belajar betul lah. Ada ruang-ruang ni, tolong belajar betul. Okey. Apa bicara tadi yang pertama? Ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua, nubuwah, kenabian. Ketiga, sam'iyat, perkara-perkara baik. Benda tak tinggi, benda asas. Asal lepas mana? Nanti kita cerita. Macam kalau nak lepas pada ilahiyah,
okey, macam mana nak lepas fardu ain? Okey, ilahiyah untuk lepas dia, kita kena kuasai sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Tak boleh 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Okey, jadi baik. Lepas tu yang mana ketiga-tiga ini, wajib mustahil harus ni, beserta dengan dalil ijmali. Dapatkan ilahiyah ni sebenarnya. Settle yang ni lepas pada ilmu tauhid, pada bicara ilahiyah. Sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Sikit je, tak banyak. Ya. Kalau belajar, saya pernah belajar dekat Ulum Tiram 5 tahun ya. Nak ambil 5 tahun. Tu seminggu sekali ya. Ada 20 tahun je, tak apa. Tapi kalau betul ikut, macam saya ada kelas, yang tu memang ikut kelas. Kalau betul ikut kelas 4 bulan dah settle tak? Tapi kena follow betul lah. Kalau follow betul. Jangan tak di skip kelas lah. Sebab benda penting. Jadi boleh. Saya rasa cerita dahulu ada makcik tu dekat 60 lebih umur dia. Boleh baca kitab, boleh sebut, boleh faham tauhid ni. Belajar 4 bulan dia, tapi dahsyatnya dia memang duduk lama. Duduk betul-betul, mengikut betul, kejar. Macam saya dulu, saya kejar guru saya dulu. Mana guru pergi, dia kejar. InsyaAllah cepat pandai. Kalau tak susah sikit ya. Okay. Yang keempat ialah mungkinat. Yang keempat dia mungkinat, iaitu juga dikenali sebagai makhlukat. Tentang makhluk. Okey. Tapi ya. Bawa 45. Okey, seulang balik. Yang pertama tadi ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga sam'iyat dan ghaib, yang keempat makhlukat, cinta bab makhluk. Nak kenal macam mana makhlukat lagi senang. Bila kenal ketuhanan, kalau kita faham tentang ketuhanan, maka senang dia. Apa yang ada pada makhluk, semuanya serba kekurangan. Apa yang ada pada Tuhan, semuanya dalam keadaan kesempurnaan. Jadi pada makhlukat ni satu perkara lengkap, iaitu segala perbuatan adalah perbuatan Allah secara hakikat. Zahir nampak seolah-olah kita buat, kita jalan, kita duduk. Hakikatnya Allah jadikan, Allah yang gerakkan. Batu kalau betul belajar ilmu ni, kita tak rasa ego sombong. Bila belajar tauhid betul, kita tak rasa diri kita sekarang ni banyak ego sombong. Sebab apa? Rasa ada keakuan. Dia rasa diri dia ada. Tapi sampai tahap ni tak tinggi, bukan Ustaz, tinggi Ustaz, keakuan nak tumbang lah, bukan. Maknanya bila kita faham, ni bukan baca semua kitab sama, yang rendah sama. Segala perkara berlaku dengan kehendak Allah, Allah jadikan, dan atas ilmu Allah. Dan setiap perbuatan itu ialah Allah jadikan, Allah gerakkan. Bukan bermaksud Allah duduk dalam diri kita, bukan. Azan lah. Azan dulu. Azan dulu. Azan dulu. Bukan salam.
Allah wa ala astagfirullah. Sambung sikit lagi boleh? Kita nak balik tak? Boleh sambung 2 bulan atau lebih sikit je boleh? 10 minit je boleh? Jadi tadi orang kata apa? Ustaz, orang cakap tak? Adakah kalau Ustaz kata tadi Allah jadikan, Allah yang gerakkan kita? Orang cakap juga betul, betul. Memang akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah jadikan, Allah gerakkan. Ni perbuatan kita ni memang Allah jadikan gerakan. Ya, betul. Lagi tu Allah tu dalam diri kita ke betul? Tak. Ni tak faham cerita ni. Nah, Allah jadikan, Allah gerakkan, tak bermakna Allah mesti duduk dalam diri kita. Allah wujud apa tempat. Itu kena pegang kau. Yang ada dengan hadis yang kata Allah dekat dengan orang lain, itu menunjukkan dekat. Allah itu dekat dengan kita. Dekat di situ bukan maknanya zat, tapi rahmat, nikmat Allah Ta'ala. Bukan zat dia macam kawan kita duduk sebelah kita dekat. Dekat itu bukan. Itu zat. Itu jisim. Jisim kalau berjisim, benda jisim ada dekat, ada jauh. Tapi yang kita cerita Allah Ta'ala tak itu. Allah dekat bermakna rahmah Allah itu dekat. Kasih sayang Allah itu dekat. Itu dekat, bukan zat dia. Kalau zat Allah dekat bermakna seolah-olah kita kata Allah itu ada jisim. Salah. Itu yang sesat. Itu kena belajar betul. Ada juga yang kata dan Allah itu dalam ni tak. Yang ni kena ada sebab ada satu golongan juga yang berpegang dalam Allah berada itu nama wahdatul wujud atau ulul. Ni mana Allah itu dalam diri dia. Sebab dia gerak ni bukan dia gerak, Allah gerak. Kena ada ni. Cara cakap pun ada. Allah jadikan, Allah gerakkan. Secara zahir memang dia gerak. Zahir kita tak tolak. Dan kalau bagi kita datang masjid ni, tadi datang macam mana? Kalau orang yang belajar ilmu tauhid, dia kata tadi saya datang naik motor, naik motor. Siapa naik motor? Saya lah, bukan orang lain. Itu orang belajar tauhid. Orang tak belajar tauhid, dia main reka-reka, dia akan cakap gini. Tadi memang tadi Allah yang apa? Allah Ta'ala yang apa gerakkan. Dia bagi Allah Ta'ala naik apa? Macam mana ni? Allah Ta'ala yang naik motor. Dia kata begitu. Tak jadilah. Tawasak kita. Dan kenapa begitu? Sebab ada ustaz kata Allah jadikan, Allah gerakkan. Dia tak faham. Allah jadikan, Allah gerakkan sebenarnya hakikat. Zahir pandang kita, hakikat pandang Allah. Jadi yang kata yang sampai faham, ada setengah ulama tu dia dah sampai fana. Fana tu maknanya dia dah tak pandang zahir, dia pandang hakikat. Dalam kitab Aqidatul Najib, kalau orang macam tu wajib kena bunuh. Dia betul Ustaz. Kalau dia betul sekali pun wajib kena bunuh. Kenapa gitu? Sebab kalau dia dah macam tu, bukan tempatnya di dunia. Rugi hidup kat dunia. Dia patut dapat nikmat yang lebih besar. Dia kan dia betul kan? Kalau dia salah, dia reka-reka, dia jadi gitu saja, bunuh juga. Sebab apa? Sebab dia menyesatkan umat. Itu hukum syarak. Kita belajar, kena faham. Jadi bila cakap, kena cakap zahir, zahir. Dalam majlis ilmu, saya bercakap, saya cakap hakikat sebab saya sedang mengajar tauhid. Orang kadang-kadang gaduh suami isteri. Isteri masak, letak ajinomoto. Suami kata jangan letak ajinomoto, nanti garam tinggi nanti. Garam jangan banyak sangat. Nanti garam tinggi lah. Darah tinggi.
Lalu isteri dia kata bukan ajinomoto yang menyebabkan penyakit, Allah yang menyebabkan penyakit. Susah. Faham tak? Gaduh. Seorang cakap zahir, seorang cakap hakikat. Tak boleh gitu. Suami cakap zahir, jawab zahir. Suami datang dan belajar tauhid, tahu dalam hakikat hati kita tahu yang menjadikan garam, yang menjadikan ajinomoto itu semua Allah Ta'ala, dan memberi kesan disebabkan garam dan ajinomoto kita faham menjadikan sakit atau penyakit juga Allah Ta'ala. Tapi sekarang cerita zahir, jawab zahir. Itu orang belajar tauhid, bukan jawab baik semua nak cerita hakikat. Ini kadang-kadang salah faham dalam umat. Bila belajar tauhid nak pandang hakikat semua. Pandang hakikat dalam hati, bercakap, bekerja zahir. Faham tak cerita ni? Dia datang-datang belajar tauhid semua nak hakikat. Ini mati salah belajar. Itu cerita. Boleh faham kan? Dalam hati itu faham. Contoh lihat maksiat, wajib cegah. Tengok maksiat, wajib cegah. Zahir syariat dalam Al-Quran hadis, siapa yang melihat maksiat wajib cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Bahawa siapa yang melihat kemungkaran wajib dia ubah dengan tangan. Kena cegah. Itu pada zahir syariat. Pada masa yang sama juga kita melihat maksiat dalam hati kita, pandang hakikat. Allah jadikan, Allah yang gerakkan. Jadi waktu itu kita pun reda. Reda tu reda pada hakikat, pada zahir benci dan wajib cegah. Faham cerita ni? Ketinggi sangat Pak kita boleh tak? Tu. Batu ni orang mukmin ni dia pandang dulu sepandang. Contoh kita kehilangan orang yang kita sayang, lalu pada satu anak sedih tak? Sedih. Tapi pada sama kita reda. Sebab itu Allah jadikan. Itu adalah kehendaknya. Dah settle kan? Dia yang jadikan. Tu dia. Boleh? Boleh tak? Dah cukup dulu dah. Ni nanti kita akan cerita panjang lagi. Kan tak ni malam lembab semua ni. Cukup dulu. Nak lebih apa dia? Follow. Follow pertumbuhan pencinta ilmu. Dan TikTok kita ada. Kalau kat lain kita ada juga. Dekat media sosial lain semua ada. Cuma live hanya di TikTok. Jadi sebab itu TikTok tolong follow. Sampai nak belajar tauhid secara asas, secara berterusan. Kalau rasa susah nak ikut TikTok, boleh masuk kelas. Saya ada kelas Fardu Ain. Kita ada kelas Tauhid, kelas Solat dan kelas Fardu Ain. Belajar 3 subjek, Tauhid, Fiqh, Tasawuf. Kalau nak boleh PM atau jumpa datang, insyaAllah. Jadi saya cadang kalau masuk kelas Fardu Ain, belajar dia sampai lepas Fardu Ain. Kalau terlepas macam ni, ada rakaman. Kita bagi rakaman, insyaAllah. Minta semua siapa berminat beritahu. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghawaib wa husna al-khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala kulli ma'lumin lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.